Pendirian Perdana Menteri mengenai Gaza disokong individu berpengaruh seluruh dunia. Sarjana Islam Eropah mahu Malaysia rangka strategi berkesan tangani Islamofobia. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kritikan Perdana Menteri berhubung kurangnya tindakan Barat terhadap kekejaman Israel di Gaza raih sokongan individu berpengaruh di seluruh dunia. Ini termasuk wartawan British Amerika yang terkenal Mehdi Hassan. Beliau menyifatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim kini mewakili suara majoriti rakyat dunia yang pertahankan hak warga Palestin. Manakala wartawan Perancis Arnaud Bertrand turut memuji pendirian Datuk Seri Anwar berkenaan isu terbabit. Turut senada bekas bintang rugby All Blacks Sonny Bill Williams yang menegaskan Perdana Menteri bercakap mengenai fakta. Sementara itu, kritikan Datuk Seri Anwar turut mendapat perhatian ahli politik dan pengarang Portugis Bruno Macias. Menerusi hantaran di aplikasi X miliknya memaklumkan semua pihak mendapat mesej jelas berkenaan isu tersebut dan menganggap kritikan Datuk Seri Anwar amat menakjubkan. Selain itu, penyanyi terkenal Maher Zain turut berterima kasih kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim atas keberanian suarakan kritikan itu semasa sidang media bersama Chancellor Jerman baru-baru ini. Pemikir dan sarjana Islam Eropah mengusulkan Malaysia mengambil inisiatif merangka strategi berkesan dalam menentang kemarahan Islamofobia. Perkara itu dibincangkan ketika pertemuan Datuk Seri Anwar bersama rakan-rakan pemikir dan sarjana Islam Eropah di Berlin, Jerman. Antara yang terlibat Institut Antarabangsa Pemikiran Islam, Institut Dunia Arab dan Pusat Penyelidikan Asia Barat dan Mediterranean. Beberapa perkara disentuh, antaranya peranan sarjana dan cabaran baharu dengan semaraknya Islamofobia di Eropah ketika ini. Turut dibincangkan langkah-langkah yang perlu diambil bagi menangani permasalahan tersebut terutamanya di Barat. Perdana Menteri menyatakan komitmen beliau untuk terus menjadi penggerak utama bagi membasmi isu Islamofobia. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kini berada di Hamburg, Jerman menunaikan solat Jumaat di Masjid Al-Naru Hamburg. Ketibaan Perdana Menteri disambut Imam Masjid Imam Samir Al-Rajab. Sempena Ramadan, Perdana Menteri turut menyumbangkan 11 naskah Al-Quran kepada komuniti masjid. Ia termasuk sebuah naskah cetakan khas dan 10 naskah Al-Quran terjemahan bahasa Inggeris. Lawatan rasmi 6 hari Perdana Menteri ke Jerman dijadualkan tamat hari ini dan beliau akan kembali ke tanah air pada hari sama. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya serangan yang dilakukan Israel kerana menyerang pusat pengedaran makanan PBB di Rafah, Gaza pada 13 Mac lalu. Seorang kaki tangan Agensi Bantuan dan Kerja Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB untuk pelarian Palestin di Asia Barat UNRWA terbunuh dan 22 lagi cedera. Wisma Putra memaklumkan sejak tercetusnya konflik itu, sekurang-kurangnya 165 ahli pasukan UNRWA telah terbunuh. Ia termasuk mereka yang sedang menjalankan tugas. Lebih 150 fasiliti UNRWA musnah termasuk sekolah, manakala lebih 400 orang terbunuh ketika mencari tempat pelindungan. Malaysia mengulangi gesaan agar gencatan senjata serta-merta dan kekal dicapai bagi menghentikan pembunuhan rakyat Palestin yang tidak bersalah dan memastikan akses bagi bantuan kemanusiaan tanpa halangan, selamat, mencukupi dan berterusan. Kegagalan masyarakat antarabangsa menyebabkan kehilangan nyawa lebih ramai dan menambahkan penderitaan rakyat Palestin. Semua negara perlu menjalankan tanggungjawab dari segi kemanusiaan, etika dan undang-undang kepada rakyat Palestin, terutamanya di dalam bulan Ramadan. Dasar TVET negara yang akan dilancar Jun ini bermatlamat untuk sediakan tenaga kerja berketerampilan sekaligus memenuhi keperluan dalam bidang teknologi baharu. Menurut Timbalan Menteri Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dasar itu bukan hanya akan menyelaras lebih 1,300 institusi TVET, malah menyedia dan memperkukuh kursus berasaskan teknologi tinggi. Ini termasuk kecerdasan buatan tenaga solar, kenderaan elektrik, komunikasi dan hidrogen. Beliau yang juga pengerusi jawatankuasa Majlis TVET Negara turut berharap dasar itu dapat mengubah persepsi segelintir masyarakat yang melihat TVET sebagai pilihan kedua. Ini kerana kebolehpasaran siswazah bidang itu kini pada tahap 92.7%.
Selain itu, beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah mahu melihat lebih ramai masyarakat orang asli terlibat dengan TVET dan keutamaan diberikan pada bidang yang diminati mereka dan bersesuaian sebagai usaha meningkatkan taraf sosioekonomi masyarakat itu menerusi pendidikan. Malaysia berjaya membantras jenayah berkaitan dadah bernilai 990 juta ringgit sejak 2019. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata 98 makmal sulit juga berjaya dibongkarkan dan 351 individu yang terlibat dalam kegiatan haram itu ditahan. Menyedari kaitan antara pengedaran dadah, rasuah dan bentuk jenayah terancang lain, Malaysia kekal teguh dalam melaksanakan strategi berkesan untuk memerangi ancaman berkenaan melalui langkah penguatkuasaan undang-undang yang ketat. Beliau berkata demikian dalam segmen peringkat tertinggi Suruhanjaya mengenai narkotik dadah ke-67 Pejabat Jenayah dan Dadah Pertubuhan Bangsa Bersatu UNODC di Vienna, Austria. Menurutnya, dalam mengawal pengedaran dadah dan bahan psikotropik, sebanyak 16,865 kebenaran import dan ekspor atau permit telah dikeluarkan sejak 2020 hingga tahun lepas. Malaysia turut berikrar untuk meningkatkan kerjasama antarabangsa dan serantau dalam menangani masalah dadah dunia. Ia selaras dengan obligasi perjanjian serta pelan strategik anti dadah 2021-2025 Malaysia. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz akan memudah cara pertemuan antara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan pengurusi dan Ketua Pegawai Eksekutif CEO Microsoft Satya Nadella. Menurut Tengku Datuk Seri Zafrul, MITI bersama agensi lain yang berkaitan bekerjasama rapat dengan Microsoft untuk merangka strategi bagi menjadikan Malaysia sebagai hub digital ASEAN. Menerusi hantaran di laman X miliknya, memaklumkan Satya akan berkunjung ke Malaysia tidak lama lagi bagi mengukuhkan kerjasama tersebut. Fokus tertumpu kepada usaha merangka strategi bagi merealisasi matlamat berkenaan. Satya menggantikan Steve Ballmer pada 2014 sebagai CEO dan John W. Thompson pada 2021 sebagai pengurusi syarikat teknologi multinasional itu. QPEX mengulangi gesaan supaya Kerajaan Persekutuan memberi bantuan khas kewangan Aidilfitri kepada penjawat awam dan pesara kerajaan. Presidennya Datuk Adenan Mat berkata pihaknya berharap agar Perdana Menteri meneruskan tradisi pemberian bantuan itu yang dilaksanakan sejak 10 tahun lepas. Di luar sana, mereka yang untuk Kerajaan Persekutuan, QPEX mohon kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri supaya mengekalkan tradisi sepanjang 10 tahun yang lalu, iaitu memberi bantuan khas Aidilfitri kepada penjawat awam menjelang setiap kali perayaan Aidilfitri. Jadi, dan kami merayu supaya kerajaan mengumumkan dalam waktu yang terdekat ini. Dalam perkembangan lain, QPEX berharap kerajaan dapat mempertimbang cadangan pengurangan tempoh lantikan tetap pekerja kontrak perkhidmatan awam dari 15 hingga 10 tahun. Jelasnya, tempoh tersebut dilihat sudah memadai untuk mereka diserap ke jawatan tetap dengan pengalaman dimiliki. Beliau berkata demikian ketika menghadiri program bubur lambuk anjuran gabungan Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Kerani dan Bersekutu Kerajaan di Ipoh. Indeks kebahagiaan Malaysia meningkat kepada 86.94% tahun ini. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Koming berkata sempena sambutan Hari Kebahagiaan Sedunia Peringkat Kebangsaan 2024, Cameron Highlands diumum sebagai bandar paling bahagia. Turut menerima penarafan itu termasuklah Bandar Jeli Kelantan dan Bandaraya Melaka bersejarah. Jelas beliau, penarafan itu diukur berdasarkan 14 komponen penilaian termasuklah perkhidmatan pihak berkuasa tempatan PBT. Kriteria pengukurannya mengikut Plan Malaysia ada 14 kriteria. Ini adalah selaras dengan pengukuran kebahagiaan di peringkat dunia yang memberikan fokus kepada aspek-aspek seperti tahap tekanan hidup, tahap kesihatan, hubungan kekeluargaan serta kepuasan terhadap kemudahan dan kualiti perkhidmatan.
Wakil pihak berkuasa tempatan yang menerima pengiktirafan itu optimis anugerah itu menjadi pemangkin untuk memperkasa persekitaran bandar yang lebih sejahtera dan berdaya huni. Agar menjadikan Rompin menjadi lebih baik. Kita akan lebih berusaha untuk meningkatkan lagi perkhidmatan kepada rakyat, menjadikan rakyat lebih gembira, menarik dan bersih di Port Dickson. Dengan adanya pengiktirafan seperti ini, ia boleh memerangsangkan lagi pelancong-pelancong supaya datang ke negeri Melaka ini. Apatah lagi Melaka pada tahun ini merupakan tahun Melaka 2024 insya-Allah. Mengangkat tema bahagia bersama Malaysia Madani, sambutan diadakan bagi mengiktiraf keseimbangan pembangunan fizikal, sosial dan alam sekitar ke arah kesejahteraan penduduk sejagat. Salah satu daripada sebab yang menjadi faktor kepada perbezaan pandangan adalah perbezaan pendapat dan juga faham keagamaan satu kelompok dan kelompok yang lain. Namun jangan sampai itu menjadi punca kepada perpecahan dan budaya mentakfirkan atau kafir mengkafir satu dengan yang lain. Kerana itu bukan sebahagian daripada adab Islam. Kita lihat bagaimana contoh yang ditonjolkan oleh para sahabat dan juga para ulama zaman awal dalam menangani dan menguruskan perbezaan pendapat antara satu dengan yang lain. Dan mereka menyedari bahawa perbezaan pendapat adalah disandarkan atas faktor dan sebab mendapatkan kebenaran atau mencari kebenaran. Dan mereka berijtihad dengan pandangan mereka berasaskan ilmu dan juga aspek-aspek yang rasional. Dalam masa yang sama, kalaupun berbeza betul satu dengan lain, maka di sana mereka sedar bahawa perbezaan mereka adalah atas faktor kasih sayang satu dengan yang lain. Jangan sampai menghina dan juga mengkafirkan satu dengan lain. Itu antara sebab bahawa rakyat dan juga masyarakat di Malaysia harus untuk sedar bahawa ini adalah suatu aspek yang penting untuk mempunyai daya tahan keislaman, akhlak dan juga adab Islam untuk kita menangani perbezaan, menguruskan perselisihan yang berlaku dalam kalangan umat dan masyarakat. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Petronas akan membayar dividen berjumlah 32 bilion ringgit kepada kerajaan pada tahun ini. Naib Presiden Eksekutif dan Ketua Pegawai Keuangan kumpulannya, Liza Mustafa berkata, pembayaran dividen itu akan dibuat secara berperingkat bermula April hingga Disember tahun ini. Yesterday, the Petronas Board approved dividend payment of 32 billion ringgit. It will be paid between the months of April to December. Tahun lepas, syarikat minyak dan gas itu telah membayar dividen sebanyak 40 bilion ringgit kepada kerajaan. Liza berkata demikian pada sidang media pengumuman prestasi keuangan Petronas bagi tahun keuangan berakhir 31 Disember 2023. Dalam pada itu, Petronas mencatat keuntungan bersih 80.7 bilion ringgit pada 2023. Keuntungan dicatatkan tahun lalu itu adalah 21% lebih rendah berbanding rekod tertinggi pada 2022. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Petronas Tan Sri Tengku Muhammad Taufik berkata penurunan itu berikutan keadaan pasaran yang mencabar dan purata harga direalisasi lebih rendah. During the period under review, the industry saw oil price fall 20% lower than a year ago. As the market balances between a slowdown in global economic activities and limited supply. Pendapatan syarikat minyak dan gas nasional itu juga merosot 8% kepada 343.6 bilion ringgit bagi 2023 berbanding 372.3 bilion ringgit pada tahun sebelumnya.
Malaysia Airports merekodkan 7.8 juta jumlah pergerakan penumpang pada Februari 2024. Ini merupakan rekod bulanan tertinggi sejak pandemik COVID-19 dengan kadar pemulihan mencecah 95.8% berbanding bulan sama 2019. Jumlah penumpang yang tinggi disumbangkan musim persekolahan dan cuti perayaan selain pengenalan syarikat penerbangan baru dan tambahan kekerapan penerbangan. Jumlah trafik penumpang melonjak kepada 12% berbanding 6.9 juta bulan sebelumnya. Lapangan terbang tempatan memainkan peranan penting dalam memacu prestasi kumpulan, menyumbang 71% daripada jumlah pergerakan penumpang yang berjumlah 11 juta. Manakala pergerakan trafik penumpang melibatkan lapangan terbang antarabangsa Istanbul di Turki kekal kukuh dengan mencatatkan 3.2 juta penumpang. Ia meningkat ketara sebanyak 27.4% berbanding tahap pra-pandemik sekaligus kadar pemulihan tertinggi setakat ini. Pameran seni Ramadan sedang berlangsung di Hotel Mardiah Shah Alam. Ini menampilkan lukisan karya Datuk Muhammad Yusof Ahmad, bekas Ketua Pengarah Balai Seni Lukis Negara. Pameran itu berunsur ketuhanan dan kerohanian dengan mengangkat kalimah indah Allah Subhanahu Wa Taala. Peluang saya nak buat pameran solo yang only kalimah saja. Jadi alhamdulillah saya dapat peluang dijemput oleh hotel ni sempena Ramadan kan, bulan mulia. Jadi saya ada pamerkan 32 lukisan. Yang baru cuma dalam 16. Yang lain semua adalah lukisan yang lama-lama yang saya buat dari dulu. Seawal-awalnya 2002 kan. Dan kebanyakannya adalah kepunyaan orang yang dipunya di orang yang saya pinjam balik untuk pameran ni aja. Itu alhamdulillah lah. Pameran berlangsung hingga 7 April ini boleh dikunjungi secara percuma dari 10 pagi hingga 10 malam.